Selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan booster akan membentangkan hari ini tentang isu aktif vaksin dalam kalangan masyarakat. Saya Kugun Dasnadu, nombor matrik 2111171. Saya Fatin Faradiana binti Darus, nombor matrik 207664. Saya Naadina Nadira binti Syarah Amin, nombor matrik 208329. Saya Anissa Nadira binti Nur Maisam, nombor matrik 210423. Nama saya Tanish Lau Simatri, nombor matrik saya 210887. Okey, pada hari ini adalah kandungan yang akan kami membentangkan kepada semua. Pertama sekali adalah kata akhbar, keduanya faktor dan kesan positif dan kesan negatif, langkah penyelesaian dan akhirnya kesimpulan. So ini merupakan antara contoh-contoh keratan akhbar yang berkaitan dengan anti vaksin. So image saya akan menjelaskan tentang faktor dan punca aktif vaksin. Okay. Terima kasih Kugun. Faktor dan punca aktif vaksin yang pertama adalah media sosial. Iaitu penyalahgunaan media sosial ini boleh mencetuskan kegusaran dan kegelisahan dalam kalangan masyarakat berkaitan berita yang tidak sahih seperti keburukan vaksin yang tersebar melalui aplikasi WhatsApp, Facebook dan Twitter. Dan yang kedua, timbul isu halal dan haram terhadap vaksin, iaitu ramai dalam kalangan masyarakat mempersoalkan dan memperbesarkan isu vaksinasi ini adalah haram. Hal ini kerana kandungan vaksin mengenai bahan yang berasaskan khinzir yang menyebabkan kehalalan itu dirakui bagi setengah rakyat, terutamanya bagi masyarakat Islam. Dan yang ketiga adalah vaksin mengandungi bahan yang berbahaya. Hakikatnya hampir semua bahan vaksin adalah sama dengan apa yang berada di dalam makanan seperti gula, lemak dan garam. Dan setengah vaksin ini, vaksin COVID mengandungi virus COVID yang telah dimatikan ataupun dilemahkan supaya meningkatkan imunisasi badan tu. Dan yang keempat adalah kurangnya pengetahuan mengenai vaksin, yang ini ramai golongan yang ragu-ragu terhadap vaksin oleh kerana mereka tidak dapat mengakses daripada segi social media dan soalan-soalan yang mereka tunjukkan itu tidak terjawab dan mereka mengikut apa yang mereka faham saja. Dan yang kelima adalah faktor mempercayai pengambilan dos itu akan menyebabkan kesan sampingan teruk pada seseorang. Diakui bahawa vaksin boleh menyebabkan kesan sampingan, tetapi kesan sampingan itu boleh dikawal dan diambil serius oleh pihak kuasa perubatan. Sebaliknya, jika seorang tu tak diberi vaksin, sistem imun tu tidak dapat melawan penyakit yang terdedah pada COVID-19 tu. Maka vaksin tersebut akan meningkatkan imunisasi badan seseorang itu. Saya beri kepada pembentang yang lain. So saya akan bentang tentang kesan positif vaksin. Seperti yang kita tahu pada pandemik ini, vaksin sesuatu yang keperluan kepada semua orang. Jadi saya rasa vaksin ini penting kepada semua masyarakat kita. So antara kesan positif vaksin ialah mereka yang divaksin kurang berisiko untuk mendapat jangkitan. Walaupun individu yang telah divaksin masih berisiko dijangkiti COVID-19, namun pakar perubatan percaya bahawa golongan ini lebih dilindungi berbanding individu yang tidak divaksin. Ini kerana tubuh yang divaksin menunjukkan tindak balas imun yang lebih baik terhadap virus berbanding yang tubuh badan individu yang tidak cucuk vaksin. Oleh itu, jika kita sebagai rakyat ragu-ragu untuk mendapat vaksin
COVID-19 dan tidak memutuskan maklumat yang betul dan salah. Inilah fakta sebenar yang perlu kita tahu, bahawa vaksin hanya akan memberi lindungan kepada kita dan juga meningkatkan imunitasi badan kita. Selain itu, kesan positif vaksin adalah kita suka jatuh sakit berbanding mereka yang tidak divaksin. Ini menunjukkan bahawa mereka yang tidak vaksin mungkin lebih berisiko terkena penyakit teruk berbanding mereka yang telah diberi imunisasi lengkap. Sebagai contoh, individu yang cucuk vaksin akan mengalami kesan sampingan untuk beberapa hari saja, tetapi jika individu tersebut dijangkiti dengan COVID-19, badan antibiotik di dalam badannya akan melawan dengan virus COVID-19. Tetapi jika individu yang tidak cucuk vaksin dijangkiti COVID-19, antibiotik di dalam individu tersebut tidak dapat melawan virus COVID-19. Jadi individu tersebut akan jatuh sakit lebih teruk berbanding individu yang mencucuk vaksin. So, laporan juga menunjukkan bahawa individu yang telah divaksin berisiko lebih 11 kali lebih tinggi untuk mendapat kematian berbanding individu yang cucuk vaksin. So, kesan positif yang lain cucuk vaksin ialah walaupun selepas cucuk vaksin jangkitan masih berlaku, tetapi simptom yang dialami bersifat ringan berbanding kepada individu yang tidak cucuk. Walaupun anda mungkin boleh dijangkiti COVID-19 setelah divaksin, namun kesan yang kita alami tidak begitu serius berbanding individu yang tidak divaksin. Ramai pakar perubatan juga telah menyatakan bahawa jangkitan COVID-19 virus ini amat jarang menyebabkan kesan yang begitu teruk sehingga dibawa ke hospital sekiranya seseorang itu divaksin. So di sini saya percaya bahawa kesan daripada vaksin hanya untuk seketika saja, tetapi ia memberi manfaat kepada kita pada masa yang lama. So saya akan membantahkan tentang kesan negatif anti-vaksin. So kesan yang negatif yang paling ketara adalah mereka yang anti-vaksin berisiko tinggi mendapat jangkitan COVID-19. Ini sebab individu yang tidak menerima vaksin berisiko tinggi kerana golongan ini merupakan golongan yang terdedah kepada bahaya COVID-19. Ini kerana tubuh badan mereka yang tidak menerima vaksin menunjukkan tindak balas imun yang buruk terhadap virus berbanding dengan mereka yang telah menerima vaksinasi mereka. Virus memerlukan manusia untuk dijangkiti supaya dapat membiak. Semakin ramai kelompok manusia lemah dan terdedah jangkitan, lebih mudah untuk virus bermutasi. Oleh itu, negara kita masih belum dapat merdeka dari jangkaman COVID-19. Kesan negatif yang kedua disebabkan oleh anti-vaksin ialah golongan anti-vaksin ini membimbangkan masyarakat. Golongan anti-vaksin mencuba untuk menakut-nakutkan masyarakat mengenai keburukan vaksinasi. Golongan tersebut menyebarkan kabar angin mengenai kesan sampingan vaksin, termasuklah menggunakan video yang tidak berkaitan untuk menakutkan orang ramai. Golongan anti-vaksin merupakan individu berfikiran negatif dan tertutup minda terhadap pandangan orang lain, sekaligus sentiasa menganggap diri mereka betul. Golongan itu terus mempertahankan diri akan pendirian mereka walaupun diberi pelbagai nasihat dan pelbagai penjelasan daripada pihak berkuasa. Terima kasih. Okey, jadi saya teruskan pembentangan dengan langkah penyelesaian. Bila kita dah tahu apa yang kesan positif dan negatif ni dan kita tahu adanya golongan anti-vaksin ni, pastilah kita mencari langkah penyelesaian untuk menyelesaikan golongan anti-vaksin ni kan. Yang pertama adalah menyebarkan kesedaran.
Jadi menyebar kesedaran ni boleh dilakukan sama ada di media sosial, akhbar, laman-laman sosial dan sebagainya kan. Untuk menyedarkan kepada golongan aktivis ini apa dan kenapa pentingnya untuk mengambil vaksin ni sendiri. Dan seterusnya yang lebih kurang juga iaitu kempen soal jawab tentang vaksin. Hal ini juga untuk membantu golongan anti vaksin ni mengetahui kenapa dan apa yang ada dalam vaksin tu yang memberikan kebaikan kepada mereka. Seterusnya, hentikan hasutan dari golongan anti vaksin. Ini seperti yang soal jawab juga, mungkin kita boleh buat satu media di televisyen ataupun di radio untuk memberi penjelasan yang lebih detail kepada golongan-golongan anti vaksin ni dan juga semua masyarakat Malaysia betapa memberi kesan baiknya vaksin ni kepada mereka. So next slide. Okay, yang seterusnya langkah penyelesaian dari segi kerajaan. Jadi apa yang kerajaan buat kan? Adakah kerajaan berdiam diri dengan golongan-golongan aktivis ini? Okay, menurut apa yang saya kaji, kami dapati yang bahawa sehingga sekarang tiada pun akta atau undang-undang yang bertepatan untuk isu anti-vaksin ini ataupun undang-undang yang kuat atau kukuh untuk mendakwa golongan-golongan aktivis ini. So sebenarnya banyaklah perbincangan antara orang-orang besar dan kementerian juga terutamanya Khairy Jamaluddin dalam mengenal pasti apa undang-undang yang boleh dilakukan kan. Okay. Sebagai contoh kan, macam ni nak cakap macam kerajaan ni tak mengadakan satu akta ataupun undang-undang tapi dia meletakkan syarat kepada masyarakat Malaysia itu sendiri kan. Sebagai contoh kan yang kita tahu kan sebelum ni kebanyakan orang yang golongan penjawat awam ni diberhentikan kerja kerana tidak mengambil vaksin kan. Jadi disebabkan hal-hal berikutlah akhirnya golongan anti vaksin ni ambil vaksin kerana diberi surat amaran untuk berhenti kerja tu sendiri kan. Okay. Yang seterusnya next slide dulu. Okay. Jadi ini kan salah satu inisiatif yang kerajaan buat juga untuk menangani golongan anti vaksin itu sendiri. Sebenarnya menurut Khairy Jamaluddin kan, kita punya Menteri Kesihatan kan, dia berkata kan sebenarnya golongan yang menolak vaksin ni hanya segelintir kecil je tapi disebabkan mereka yang lantang bersuara menyebabkan isu anti vaksin ni adalah isu yang besar. Tapi sebenarnya lebih kurang 90% kan, 93% kan kalau kita tengok peratusan yang masyarakat Malaysia ni dah divaksin. Jadi golongan anti vaksin tu sebenarnya lebih kurang 7 lebih peratus je di Malaysia ni yang jumlahnya sebanyak 7.6 juta manusia kan. So sebenarnya ia hanyalah isu kecil kan. Jadi inilah salah satu inisiatif kan yang kerajaan buat untuk masyarakat Malaysia. Salah satunya sijil vaksinasi lengkap kan, sijil digital vaksinasi ni yang mana setiap premis ataupun setiap bangunan-bangunan perlu memastikan siapa yang masuk premis tersebut mempunyai sijil vaksin lengkap ni. Di samping itu MySejahtera juga adalah salah satu usaha kerajaan ni untuk memastikan seluruh rakyat Malaysia ni mengambil vaksin. Okay, itu saja daripada saya. Seterusnya saya berikan kepada rakan saya. Baik, terima kasih para Liana. Seterusnya yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan ada 3 perkara. Yang pertama, punca berlakunya isu anti-vaksin. Langkah berkesan dalam menyedarkan masyarakat tentang kepentingan vaksin. Dan yang ketiga adalah isu anti-vaksin dalam masyarakat dan penghayatan etika dan peradaban. Okay, untuk punca berlakunya isu anti-vaksin, yang utama sekali untuk punca berlakunya isu anti-vaksin adalah kerana kurangnya ilmu pengetahuan dan juga kefahaman tentang vaksin ini sendiri. Dan keadaan ini terukkan lagi dengan penyebaran berita palsu melalui platform media sosial.
Dan daripada berita palsu ni lah wujudnya kepercayaan-kepercayaan yang tak sahih ataupun yang karut, mitos semua berkenaan dengan vaksin. Contoh ada yang kata lagi divaksin lagi cepat mati, lagi divaksin lagi teruk kesan, agenda Yahudi, propaganda Israel dan sebagainya. Dan yang kedua adalah langkah berkesan dalam menyedarkan masyarakat tentang kepentingan vaksin. Ada dua langkah, saya simpulkan ada dua langkah. Yang pertama adalah maksimalkan penggunaan media sosial melalui akaun rasmi badan berautoriti, contohnya Majlis Keamanan Negara, Majlis Keselamatan Negara, maafkan saya, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya. Jadi daripada platform akaun rasmi badan berautoriti inilah yang orang percaya, oh ini adalah info yang betul, info yang paling sahih sekali. Dan yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang. Contohnya seperti yang telah diterangkan tadi, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan juga penggunaan ataupun pelaksanaan aplikasi MySejahtera. Yang terakhir adalah isu anti vaksin dalam masyarakat dan juga penghayatan etika dan peradaban. Untuk yang pertama adalah individu ataupun masyarakat yang beretika, mereka akan tidak menolak untuk mengambil vaksin demi kesejahteraan dan juga kesihatan bersama. Dan yang kedua adalah mereka yang beretika juga akan rasa bertanggungjawab ataupun mempunyai nilai yang bertanggungjawab untuk membentuk imuniti kelompok, terutamanya bagi mereka yang tak boleh mengambil vaksin disebabkan faktor kesihatan dan sebagainya. Baik, ini saja daripada kami. Sekian, terima kasih.